Laju. Assalamualaikum. Mia dengar suara Ustaz Mia? Dengar? Dengar. Alhamdulillah. Okey. Akil. Assalamualaikum Akil. Akil Akaram dah makan? Dah. Makan apa pagi tadi? Roti. Roti. Berapa keping? Tengok mana tu. Salam. Okey. Semua sihat ya? Ada yang tak sihat ke? Asma. Salam Irfan. Okey. Tu kawan-kawan kita yang lain ni. Mana kawan-kawan kita yang lain gini? Baru nak masuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mana ni? Sekejap Amira Sufia. Okey, kita tunggu lagi 1 minit lagi. Semoga kita akan teruskan. Jangan lupa hari ni kita akan teruskan dengan sirah. Hari ni sirah hari ni panjang sirah hari ni. Okey, dan jangan lupa sediakan buku latihan. Sediakan buku latihan. Amira Sofia boleh cakap tak tu? Ke belum lagi? Belum lagi. Boleh dah. Okey, good. Okey. Anak-anak murid Ustaz, jangan lupa buku teks sirah dan juga buku latihan. Kita nak buat buku teks dengan buku latihan terus. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Iza. Second device lain. Okey. Dah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Iza pergi mana tu Iza tu? Iza nak pergi keluar ke? Okey. Macam nak bersiap pergi keluar je tu Iza tu. Okey tak? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak dengar lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, we start our class by reciting doa, surah Al-Fatihah, selawat and istighfar. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, anak-anak murid Ustaz, kita istighfar sikit. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Okay, astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa
huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Okey, Nana murid Ustaz, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Okey, first of all semua okey ya? Semua sihat Tak ada siapa yang sakit? Sihat. Good. Apa pula ni siapa yang screen share ni? Kenapa? Okey. Anak-anak murid Ustaz semua dah makan ke? Siapa yang belum makan tu pastikan pergi ambil makanan sikit, bagi ada apa istilahnya, bagi ada bekal sikit. Bagi ada lapik perut sikit. Ustaz saya dah makan tadi tapi saya lapar lagi. Aduh, Ustaz tadi nak tolonglah. Ustaz saya puasa sunat. Alhamdulillah, bagus. Ada lagi ke puasa sunat selain daripada Mama Akil? Ada lagi tak? Tak ada. Ustaz pun tak puasa, baru lepas makan nasi lemak tadi. Okey, anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, macam biasa Ustaz nak mulakan kelas kita dengan apa? Ustaz nak mulakan dengan kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi kepada kita macam-macam nikmat dan macam-macam rezeki. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semalam Ustaz ada tengok okey, hari ni Ustaz nak beritahu awak ni, hari ni 1 Julai. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ustaz nak ceritakan kepada awak tentang apa? Tentang macam mana kawan-kawan kita. Ustaz nak cerita ni. Ini Ustaz tunjuk ke awak ni. Ni dia. Kita kena, bukan je awak kena bersyukur, Ustaz pun kena bersyukur. Ini dekat mana ni? Dia orang ni kena masuk dalam hutan. Dia bawa ayah dia ni, bawa anak-anak dia masuk dalam hutan. Untuk apa? Ini dia untuk belajar. Ustaz dalam hutan ada internet ke? Dalam hutan ada internet. Ustaz pernah naik Bukit Tabur dekat Gombak ni. Sampai ke atas adalah internet. Ustaz berheran, atas tu pun ada internet. Okay, so ini dia. Nampak tu Ustaz tunjuk kepada awak kesusahan kawan-kawan awak yang lain. Semata-mata untuk belajar. Tengok ni, dalam hutan ni. Aircon tak ada, kipas tak ada, komputer tak ada phone je nak belajar. Dia orang duduk je macam tu. Anak-anak murid Ustaz, okey, ini adalah Ustaz tunjukkan supaya kita dapat bersyukur. Malam tu saya pernah dengar satu berita tu. Ya. Satu budak tu dia lepas sekolah buat kerja. Ya. Anak-anak murid Ustaz, terima kasih Hafiz Ryan. Tadi Ustaz baru ada terbaca berita. Budak darjah 5 sama macam awak. Pelajar darjah 5. Tolong mak dia pergi berniaga. Ya, itu bagus. Maksudnya dia nak kelas, mungkin mak dia memerlukan pertolongan, dia pun pergi tolong mak dia. So kita doakan anak murid Ustaz, kawan-kawan kita yang tak mampu dan tak dapat nak join kelas online diorang, kita doakan supaya Allah Ta'ala bantu kehidupan diorang, insya-Allah. Kesian kita ni Allah Ta'ala dah bagi selesa, so kita kena belajar betul-betul. Ustaz akan cerita demi cerita supaya kita semua rasa bersyukur. Tengok ni ayat dia apa. Adik-adik kena tunggu sehingga saya siap kerja sekolah. Barulah mereka dapat menggunakan telefon kerana kami berkongsi telefon yang sama. Satu telefon je kongsi ramai-ramai. Ada juga masanya kami terpaksa berada di kebun getah. Ini banyak nyamuk ni. Sehingga petang jika banyak kerja sekolah yang perlu disiapkan dan dihantar pada hari yang sama. Sehubungan itu dirinya sentiasa mengingatkan adik-adiknya supaya belajar bersungguh-sungguh biarpun terpaksa belajar dalam keadaan yang kurang selesa. Ini cerita kepada awak supaya kita tahu kesusahan kawan-kawan kita yang lain. So kita kena bersemangat lagi dalam belajar. Okey. Mak saya pun ada juga. Ya, mak awak sekolah Setiawangsa
Kan? Dia ajar. Okey. Okey anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, hari ni Ustaz nak tanya mursyid. Danish mursyid. Cuba cerita dekat Ustaz apa hadis yang kita tengah baca sekarang ni. Danish mursyid, silakan. Saya tahu. Sabar. Danish mursyid, sekarang ni kita tengah belajar hadis apa? Mursyid. Hei. Dah hari Khamis dah ni kita ulang hadis yang sama ni. 4 hari Ustaz kelas dengan awak. 4 hari Ustaz terangkan. Cikgu-cikgu lain pun terangkan juga. Hadis apa? Cooperation among Muslim. Sabar. Mursyid. Ustaz nak Mursyid terangkan. Okey. Mursyid, cepat Mursyid terangkan kepada Ustaz dengan kawan-kawan. Syekh Ustaz dia terang. Ustaz dah terang dah. Berapa hari cikgu-cikgu lain pun dah terang. Sekarang awak pula terang. Mursyid, apa hadis dia? Saya nak bagi join. Mursyid, cepat Mursyid. Mursyid. Ada di depan. Cooperation. Itu tajuk. Itu tajuk. Ustaz suruh terangkan. Apa maksud hadis tu? Mursyid boleh open your camera. Mursyid boleh buka kamera. Tak boleh tak apa Ustaz tanya. Okey Mursyid. Cepat tu. Okey, apa? Bagi tahu kat Ustaz. Hadis apa? Mana pensel buku awak mana? Tunjuk kat Ustaz mana pensel dan buku awak. Mursyid, mana pensel awak mana? Tengok baru nak cari pensel. Dia nak Ustaz dah pesan apa? Kita nak mulakan kelas ni. Pensel dengan buku mesti ada. Mursyid. Okey, Mursyid terangkan kepada kawan-kawan apa hadisnya. Sekejap Nampak anak-anak murid Ustaz. Ustaz baru je terangkan tentang kesusahan kawan-kawan kita belajar. So kita dah ada peluang belajar dengan baik ni, gunakanlah manfaat dia. Rumah awak ada kipas, ada aircon, ada headphone lagi. Kawan-kawan kita apa pun tak ada. Gunakan kesempatan yang ada ni betul-betul. Buku apa hari ni? Sirah. Hanya kan dia sirah. Okey Amira Sofia boleh. Dari Mursyid. Okey Danish Mursyid. Pilih seorang yang awak rasa boleh bantu awak terangkan hadis ni. Ada buku. Danish Mursyid, pilih satu orang yang awak rasa boleh bantu awak. Hafiz. Okey, tak boleh. Ustaz tak benarkan Hafiz. Selain daripada Hafiz, Ustaz tak benarkan awak pilih Hafiz, Irfan Hashim, Takif. Itu Ustaz tak benarkan. Amira Sofia, Rais. Itu Ustaz tak benarkan. Awak nak minta tolong dengan orang lain. Siapa lagi awak rasa boleh tolong awak? Naurah. Okey, Naurah, unmute your microphone. Mursyid jangan mute mikrofon. Okey, Naurah, Mursyid minta tolong awak terangkan hadis. Boleh tolong terangkan hadis apa yang kita tengah belajar? Boleh. Okey, silakan. Terangkan. Hadis tu pasal kita kena tolong orang lain. Okey, lagi? Ya, orang lain yang susah. Bagus. Lagi? Lepas tu kita kena bagi orang makanan. Good. Okey, bagi dia makanan kalau ada masalah ke apa. Okey, bagus.
Terima kasih Naura. Maksudnya Naura boleh terangkan dengan baik. Okey, Danish Musyid, ulang balik apa yang Naura cakap. Apa yang hadis tu cakap berkaitan dengan apa? Kita kena tolong orang yang susah. Okey, lagi. Kena memberi makanan dan minuman. Kalau Kalau kita nak bagi makanan dengan minuman kat diorang, kenapa nak kena bagi makanan dengan diorang? Makanan dengan minuman kepada diorang? sebab mereka orang susah. Sebab mungkin diorang ada kesusahan. Okey, terima kasih Dani Musyid, terima kasih Naura. Okey, itu adalah berkaitan dengan hadis. Terima kasih. Macam Naura tu betul. Ustaz nak macam tu, terang macam tu. Kita kena macam ni Ustaz. Okey, itu baru penerangan. Kalau cooperation among itu baca. Baca. Tak nak Ustaz tak nak baca, Ustaz suruh terang. Okey. Anak-anak murid Ustaz, hari ini kita akan teruskan dengan pelajaran sirah. Ready dengan mikrofon awak. Akil Akram, please open your camera. Akil. Ini kalau Akil Akram, please open your camera. Okey, ready Ustaz nak tanya soalan. Okey. Ustaz nak tanya kepada buka kamera, buka je kamera. Buka kamera. Okey. Okey, Ustaz nak tanya kepada Qayyim. Qayyim, semalam kita belajar sirah apa Qayyim? Ustaz. Ustaz punya mic subscribe. Tak apa dengar. Ya. Okey, semalam kita belajar sirah berkaitan dengan apa? Semalam kita belajar sirah berkaitan dengan Bani Nadir. Bani Nadir dan juga Bani? Mana nama dia? Bani Naura? Mana ada Bani Naura? Bani Nadir dan Bani? Quraizah. Bani Quraizah. Okay, good. Ustaz nak terima kasih Qayyim. Ustaz nak Akil Akram. Akil? Akil. Akil. Intan Payung. Akil Akram. Okay, buat apa tu? Itu Muhammad Akil. Okay, Muhammad Akil. Ustaz ni, bila Ustaz panggil tak boleh bersahut ni. Jadi macam tak sedap pula ni. Okay. Mak Akil Akram, buka mikrofon. Ustaz panggil ni. Pergi mana pula tu? Akil. Tadi Qayyim dah tanya, Qayyim dah bagi tahu. Semalam kita belajar sirah berkaitan dengan apa? Kaisar Halisha, semalam kita belajar sirah berkaitan dengan apa Kaisar? Bani Nadir dengan Bani Quraizah. Okey Kaisar, boleh tolong cerita dekat Ustaz cerita Bani Nadir macam mana? Bani Nadir berlaku sebelum perang Khandaq. Betul, bagus. Okey, Amira Sofia ready untuk cerita Bani Quraizah. Okey, kemudian betul dah Okey Kaisar. Terus lagi apa yang berlaku? Okay, apa yang berlaku dekat Bani Nadir? Nabi Muhammad dia jadi ketua. Terus. Waktu tu dia nak pergi dekat macam tempat Bani Nadir tu. Bagus. Dia nak lihat. Betul. Lepas tu dia terdengar ada orang cakap nak bunuh Nabi Muhammad. Betul, bagus. Terus? Lepas tu Nabi Muhammad patah balik dekat dekat dia punya tempat
tempat. Lepas tu, Madinah, patah balik ke Madinah. Okey, terus. lepas tu dia lepas tu dia pergi ke tempat Bani Nadir tu. Okey, kemudian Rasulullah perintahkan sahabat-sahabat kepung Bani Nadir, kampung Bani Nadir. Okey. Selama 6 hari. Bagus, selama 6 hari. Betul. Lagi. Lepas tu Bani Nadir dah tak tahan. Lepas tu dia pergi tempat lain dekat Syam. Dekat Syam dia pecah dia pecah dia ada Pecah kepada 3 tempat. Pertama kepada Syam, kedua kepada Khaybar, kepada Khaybar, satu ketiga lagi kepada pergi bergabung dengan Quraisy. Okey. Bagus. Kaisar, terima kasih. Okey, Amira Sofia, sambung cerita Bani Quraizah. Maksud peperangan apa tu? Bani Quraizah ni berlaku waktu Zulhijjah. Yang lain tu dengar. Lepas ni Ustaz akan tanya balik, ulang balik. Yang lain tu sabar. Yang lain dengar. Ustaz suruh ulang balik. Dia bersamaan dengan 627 Masihi. Okay. Jangan baca buku, Ustaz suruh buat terang. Peperangan tu berlaku sebab apa tu Bani Quraizah ni dia ada perjanjian untuk tahan ke Madinah. Okey, betul. Lepas tu tiba-tiba dia tiba-tiba dengar hasutan apa tu namanya? Bani Nadir. Okey. Lepas tu dia pun nak tolong lah sebab ada kawan dia kat situ. Okey. Jadi satu hari Nabi Muhammad SAW dengar berita tu. Okay. Jadi dia macam hantar Sa'ad bin Ubadah dengan Sa'ad bin Mu'adz dengan beberapa sahabat dia untuk apa namanya? Nak tahu betul-betul. Okey. Yang betul tak ada Bani Quraizah ni. Okey, betul. Lepas tu rupanya benda tu betul. Lepas tu Rasulullah dia keluarkan 3,000 orang tentera Islam dengan 36 tentera berkuda. Okey. Dia suruh kepung Bani Quraizah selama 25 hari. Betul, bagus. Terus? Lepas tu Yahudi Bani Quraizah tu diorang menyerah kalah. Okey. Lepas tu Nabi suruh Sa'ad bin Mu'adz untuk hukum diorang atas diorang punya pengkhianatan tu. Bagus. Dia disuruh hukum supaya anak-anak dan wanita kena ditawan, tapi yang lelaki dewasa kena bunuh. Okey, bagus. Bagus, Hanana Wari Ustaz. Okey, itu adalah 2 cerita Bani Nadir dengan Bani Quraizah. Okey, kita akan teruskan lagi. Okey, hari ini adalah cerita berkaitan dengan satu. Okey, belajar pula dah. Okey, anak-anak murid Ustaz. Hari ini kita akan masuk ke topik yang seterusnya, which is perjanjian. Siapa nak tolong baca ni? Hafiz, tolong baca. Hafiz, kita nak sebut macam mana ni?
Ni apa ni? Nak sebut macam mana ni? Pelajar apa dah? Pelajaran ketiga. Okey, ini apa ni? Nak baca macam mana ni? Pelajaran ketiga. Perjanjian Perjanjian Hudaibiyah. Siapa cakap tadi tu? Siapa cakap tadi tu? Hudaibiyah. Rais. Okey, good. Perjanjian Hudaibiyah. Good. Anak-anak murid Ustaz, ada pensel tulis. Ustaz tak nak, ada pensel tulis dekat buku. Okey, hari ni kita nak belajar satu tajuk iaitu Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah. Okey. Ustaz, banyak betul perjanjian ni. Ya, banyak betul perjanjian dalam Islam. Banyak. Memang banyak perjanjian. Banyak. Nanti ke depan nanti kita akan belajar lagi. Okey. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ni kita akan belajar perjanjian Hudaibiyah. Apa yang Ustaz nak awak dapat? Yang pertama, awak akan bagi tahu dekat Ustaz, apa sebab berlaku perjanjian Hudaibiyah? Awak kena tahu kenapa terjadinya perjanjian Hudaibiyah. Bila Ustaz cakap, ada pensel tulis dekat buku teks tu. Ni Ustaz dah tolong awak ni. Lepas ni baca je bila Ustaz tanya. Okey, seterusnya. Nanti lepas habis tu Ustaz akan cerita perjanjian Hudaibiyah ni apa dalam dia. Agreement tu dia nak kata apa? Dia suruh kita buat apa? Ada agreement dia. Dan yang seterusnya, apa kesan dia? Okey, tu 3 dia. Okey, so untuk hari ni mungkin kita boleh cover 1 dengan 2. Kalau sempat 1 dengan 2. 3 memang tak sempat sebab cerita ni panjang. Okay. So hari ni Danish Mursyid, hari ni kita nak belajar berkaitan dengan apa? Saya. Danish Mursyid ada tak tu? Saya. Danish Mursyid, hari ni kita nak belajar berkaitan dengan apa? Page 27. Danish Mursyid, kita hari ni kita nak belajar berkaitan dengan apa? Awak buka kamera. Buka kamera. Ustaz nak tengok. Awak pergi mana tadi? Okey, Danish Mursyid, hari ni kita nak belajar berkaitan dengan apa? Perjanjian Hudaibiyah. Okey, hari ni kita nak belajar berkaitan dengan perjanjian Hudaibiyah. Okey, dengar perjanjian Hudaibiyah. Okey. Tengok sini bila ada pensel Ustaz terangkan tulis. Okey, kita dah settle Bani Nadir dengan Bani Quraizah. Okey, sekarang kita baca dulu kemudian Ustaz akan terangkan. Kita baca dulu kemudian Ustaz akan terangkan. Okey, perenggan pertama, Rais baca dulu Rais. Pada tahun ke-6 Hijrah, Nabi Muhammad SAW telah Kenapa tu? bermimpi Bermimpi. masuk ke Mekah Okay, good. bersama-sama para sahabat. Okay, good. Melakukan Tawaf dan melaksanakan umrah. Okay, good. Terima kasih Rais. Okay. Siapa nama Allahumma salli ala Muhammad? Asma ready untuk baca ayat seterusnya. Dengar sini baik-baik. Cerita dia mula-mula macam apa? Dia orang nak masuk? Tak perasan? Okay. Asma baru nak masuk. Okay. Okay. Lepas ni ready. Ustaz nak Mio baca lepas ni. Sebab Asma baru masuk. Okay. Dengar. Mula-mula ceritanya berkaitan dengan perjanjian Hudaibiyah tu, pada satu hari Rasulullah SAW bermimpi. Ustaz tulis kat awak ni supaya awak tahu, supaya awak ingat. Tengok sini. Pada satu hari Nabi Muhammad SAW tidur. Nabi Muhammad SAW tidur. Kemudian Nabi Muhammad SAW
bermimpi. Nabi Muhammad bermimpi. Okey. Pada satu hari Nabi Muhammad SAW tidur. Dalam tidur Nabi Muhammad bermimpi. Nabi Muhammad mimpi apa? Okey, Nabi Muhammad bermimpi apa? Nabi Muhammad SAW bermimpi. Yang pertama, Nabi mimpi pergi Mekah. Okey, Nabi Muhammad mimpi pergi Mekah dengan sahabat-sahabat dia. Pergi Mekah dengan sahabat-sahabat dia. Bukan setakat pergi Mekah dengan sahabat-sahabat, dalam mimpi itu juga Nabi Muhammad mimpi buat umrah dan buat umrah dan tawaf. Okey, Hafiz tak nak lukis Hafiz? Okey, Ustaz ulang sekali lagi. Tengok betul-betul anak-anak murid Ustaz. Satu hari Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad mimpi macam kita lah mimpi. Mimpi macam-macam, mimpi jadi Superman lah, mimpi naik kereta lah, mimpi jadi polis lah. Nabi Muhammad ni bila dia mimpi itu adalah salah satu petunjuk. Nabi Muhammad SAW mimpi dia dengan kawan-kawan dia, baginda dengan kawan-kawannya pergi ke Mekah. Buat apa? Buat umrah dan tawaf. Siapa boleh terangkan kat Ustaz apa maksud tawaf? Tawaf tu apa? Siapa tahu tawaf tu apa? Kita pusing sekeliling Mekah. Pusing Mekah. Pusing Mekah 7 kali. Kita pusing istilahnya pusing Kita mengelilingi. Kita mengelilingi. Siapa yang pernah pergi haji ataupun umrah, dia tahu. Okey, ibaratnya macam ni. Ustaz tunjuk kepada awak ni. Ini dia. Okey, ni Ustaz tunjuk kepada awak supaya awak tahu tawaf tu apa. Tapi waktu zaman Nabi Muhammad tak adalah ramai macam ni. Ini tawaf. Tawaf ni adalah bila yang kita pusing mengelilingi Kaabah. Nampak semua orang tengah berpusing. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik. Ustaz pernah cerita kat awak yang lengkong ni apa? Siapa ingat? Jarul Asmat. Hijri Ismail. Cuba cari mana makam Ibrahim. Kalau siapa nampak mana makam Ibrahim. Siapa nampak dia memang power. Ini makam Ibrahim. Tak nampak Ustaz? Bagus nampak. Bagus ni. Makam Ibrahim ni bagus. Awak nampak. Cuba cari dekat Ustaz. Tak ada dah. Yang ni tak nampak lah. Amboi. Banyak ya. Okey, ini namanya adalah tawaf. So Nabi Muhammad SAW mimpi dia dengan para sahabatnya datang Mekah buat umrah dan tawaf. Okey dah. Okey tawaf. Okey, kemudian kita teruskan lagi. Okey, Rais, sambung Rais. Ustaz, saya nak baca juga. Okey, sabar. Okey, Rais baca. Rais. Mimpi. Sekejap. Tadi Ustaz kata lepas Rais apa? Mia. Okey, Mia. Sorry. Mia, baca Mia. Mimpi baginda itu diceritakan kepada para sahabat baginda. Orang-orang Islam sangat gembira, terutamanya
kaum muhajirin. Kaum muhajirin kerana Okey. mereka akan dapat kembali ke kampung halaman serta berjumpa kaum kerabat di Mekah. Di Mekah. Okey, anak-anak murid Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bila awak tengok dekat sini, okey, kita dah bincang berkaitan dengan hijrah. Okey, sekarang ni orang bila Nabi Muhammad, Ustaz kena lukis kata awak tak nampak. Ustaz kita tunjuk dengan tangan-tangan ni awak tak nampak. Okey. So apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat? Nabi Muhammad tu terus bagi tahu dekat kawan-kawan dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus bagi tahu dekat sahabat-sahabat dia. Dia kata, wahai sahabat-sahabat, semalam saya mimpi. Mimpi apa? Mimpi kita semua pergi buat umrah. Kita semua balik ke Mekah. Ingat, Nabi Muhammad berasal daripada Mekah. Dan kaum muhajirin, Ustaz pernah cerita kepada awak, kaum muhajirin adalah orang yang daripada Mekah berhijrah ke Madinah. Okey, muhajirin adalah maksud orang yang berhijrah. Adalah orang Mekah yang pergi ke Madinah. So bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kawan-kawannya, wahai kawan-kawanku, aku bermimpi yang ni kita ada pergi buat umrah ni, kita pergi buat tawaf. Lebih kurang macam tu. Kama qol. Okey, dan sahabat-sahabat Nabi ni seronok sebab nak balik kampung. Sebab nak balik kampung, berapa lama dah tak balik kampung. So sahabat-sahabat Nabi berasa sangat seronok. Kenapa rasa seronok? Sebab dia nak balik kampung. Nabi Muhammad dapat mimpi. Dalam mimpi tu kita sama-sama buat tawaf. Okey, maksudnya Nabi Muhammad dapat gambaran itu adalah ilham untuk kita pergi buat umrah. So sahabat-sahabat yang daripada muhajirin ni semua rasa seronok sebab ramai lagi family dia orang ada dekat Mekah tu. Dia orang rasa nak balik. Okey, Qayyim, soalan. Ustaz. Ya. Nabi tu kalau Nabi dia mimpi benda betul lah Ustaz. Ya, Nabi mimpi Ustaz boleh kata Nabi mimpi ni kebanyakannya mimpi adalah petanda. Siapa ingat mimpi Nabi waktu perang Uhud? Siapa ingat Nabi mimpi apa waktu perang Uhud? Pedang dia patah bagian depan. Ya, pedang Nabi Muhammad patah ataupun sumbing. Bagus. Nampak? Itu adalah petanda. Okey, bagus. Ya, bagus. Okey, kita teruskan lagi. Okey, Ustaz nak okey, Amira Sofia nak baca. Okey, Amira Sofia baca. Ada? Pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar bersama-sama 1,500 orang menuju ke Mekah. Mereka tidak membawa senjata melainkan pedang-pedang yang bersarung bagi tujuan keselamatan diri. Okey, terima kasih Amira Sofia. So, bila Nabi Muhammad buat macam tu, bila Nabi Muhammad dapat mimpi pada tahun 6 Hijrah, bulan Zulqa'dah, bulan 6 Hijrah, ke-6 Hijrah. Okey. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ustaz kena share kalau tak nampak. Okey, apa yang Nabi Muhammad buat? Nabi dan berapa orang sahabat-sahabat dia? Ada 1,500 orang. Banyak semua buat field trip. Semua nak buat field trip, pergi nak buat umrah. 1,500 tentera, bukan tentera, bukan Nabi. Okey, anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, ini adalah bukan tentera. Bukan tentera, bukan apa-apa. Ini adalah nak pergi buat umrah.
Nak pergi buat umrah. Bila nak pergi buat umrah, mana ada orang pergi bawa pedang? Mana ada orang pergi bawa pedang? Kalau bawa pedang tu pun itu untuk tujuan keselamatan. So 1,500 pergi tu untuk nak buat umrah. Dah bawa perkakas, dah pakailah apa semua. Okey, nak pergi buat umrah. Okey, tengok sini baik-baik. Okey, Irfan nak baca. Okey, Irfan Hashim. Okey, Irfan, baca yang seterusnya. Okey, Ketika sampai di suatu tempat bernama Hudaibiyah, okey. Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat baginda berhenti. Okay, good. Baginda memutuskan Utsman bin Affan menemui pembesar. Jumpa baris kenapa? Pembesar Quraisy bagi mendapatkan kebenaran untuk memasuki kota Mekah. Okey. Utsman telah ditahan dalam tempoh yang lama sehingga berita telah tersebar mengatakan bahawa beliau telah dibunuh. Okey, anak-anak murid Ustaz, dengar sini baik-baik. Ustaz ringkaskan. Okey, tengok sini. So, bila 1,500 orang ni dah, jom Rasulullah. Semua ni tengah semangat ni. Bila semua tengah semangat, sebelum masuk Mekah. Nabi tahu nak masuk Mekah ni, sekarang ni Quraisy. Quraisy tengah berkuasa dekat Mekah. So, Nabi Muhammad SAW singgah dekat satu tempat. Apa nama tempat tu anak-anak murid Ustaz? Nama tempat yang Nabi Muhammad singgah tu adalah nama dia adalah Hudaibiyah. Nabi singgah dekat Hudaibiyah. Hudaibiyah ni sebelum nak masuk Mekah, Nabi singgah dekat Hudaibiyah. Nabi kata kita duduk sini dulu. Bila kita duduk sini dulu, Nabi Muhammad perintahkan siapa? Wahai Utsman bin Affan. Wahai Utsman. Saidina Utsman. Nabi Muhammad pilih Saidina Utsman bin Affan. Nabi Muhammad kata, wahai Utsman, tolong pergi Mekah, pergi berjumpa dengan orang-orang ketua orang Quraisy. Nampak? Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad kata apa? Wahai Utsman, pergi kepada pembesar Quraisy, untuk berbincang. Boleh tak kalau kita nak masuk Mekah? Nampak anak-anak murid Ustaz? Itu adab yang Nabi ajar. Nak masuk tempat orang, minta izin dulu. Ustaz, bukan Mekah tempat dia ke? Betul. Kan lepas tu kan dia orang keluar. Nampak? Ini adalah adab Nabi ajar. Nak masuk, minta izin dulu. Macam nak masuk rumah. Assalamualaikum, boleh saya masuk rumah? Minta izin. Assalamualaikum cikgu, boleh saya masuk kelas? Minta izin. Itu adab yang Nabi ajar. Anak-anak muda Ustaz, Saidina Utsman bin Affan ni pun pergi berjumpa dengan pembesar-pembesar Quraisy. Pembesar-pembesar Quraisy. Pembesar-pembesar Quraisy. Tengok sini baik-baik. Ini episod dia. Ini besar Quraisy. Ustaz tak pandai lah lukis besar Quraisy ni. Ini pembesar-pembesar Quraisy. Anak-anak murid Ustaz ceritakan benda yang tak ada dalam buku. Kalau orang tanya, kenapa Rasulullah pilih Utsman bin Affan? Kenapa Rasulullah tak pilih Saidina Abu Bakar? Saidina Abu Bakar kan kawan baik dia. Dengar. Apa jawapan dia?
Sebab Saidina Osman ini adalah sahabat yang pandai nak berbincang. Dia pandai kalau dia nak tolerate, dia pandai kalau nak bersembang, dia pandai kalau nak discuss. Saidina Osman tu kelebihan dia. Dia pandai diplomasi, dia pandai berbincang. So dan dia cakap dalam keadaan yang lembut dan dia boleh okay. So Rasulullah hantar Saidina Osman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila Rasulullah hantar Saidina Osman ke pembesar Quraisy, pembesar Quraisy tangkap Saidina Osman. Saidina Osman kena tangkap. Saidina Osman kena tangkap. Ustaz, kenapa Saidina Osman kena tangkap? Biasalah orang Quraisy. Bila Saidina Osman kena tangkap, lama-lama dia orang sebarkan berita bahawa dia orang kata apa? Dia orang kata Osman telah mati. Nampak anak-anak murid Ustaz? Dia orang kata apa? Dia orang bagi tahu, ingat Ustaz pernah cerita sebelum ini, utusan. Bila kita hantar utusan, bila sebelum berperang akan hantar utusan dulu, akan hantar nak pergi berbincang. Tak boleh bunuh utusan. Ya? Postman kan macam Ustaz cakap. Postman. Dia macam postman. Dia nak kena bawa, nak kena dia macam postman. So tak boleh bunuh. Sangat-sangat kesalahan yang sangat besar kalau kita bunuh utusan. So anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia orang kata apa? Dia orang tangkap, dia orang kata Osman dah mati. Nampak? Berani dia orang. Osman dah mati. Kemudian apa yang berlaku? Sambung cerita dia. Awak tengok apa yang Nabi Muhammad buat. Awak tengok apa yang Nabi Muhammad buat. Okey, Ustaz nak siapa nak baca ni? Siapa nak baca? Ya? Ustaz nak Takif. Okey, Takif baca. Haikal ready untuk perenggan seterusnya. Okey, Takif baca. Orang-orang Islam. Orang-orang Islam telah bersumpah setia untuk menuntut Bilal dan Sayyidina. Sedia untuk menuntut bela. Sedia untuk menuntut bela dan sedia untuk berperang. Berperang. Okay. Namun berita yang datang kemudian menjelaskan bahawa beliau tidak dibunuh, tetapi hanya ditawan. Ingat tawan tu apa semalam Ustaz terang? Tawan tu apa? Siapa ingat? Ditawan tu semalam? Ditangkap. Bagus. Ditawan maksudnya ditangkap. Okey, terus? Oleh yang demikian, peperangan untuk menuntut bela atas kematian Osman dibatalkan. Okey anak-anak murid Ustaz, terima kasih Takif. Dengar baik-baik. Nabi Muhammad bila dengar kawan dia kena bunuh, takkan Nabi nak berdiam. Nampak? Katakan kita dengar Takif kena buli dengan pelajar Darjah 6. Takkan kita nak biar. Kita pun buli Takif lagi. Tak adalah. Contoh bukan ya, contoh. Okey anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Muhammad. Bila Nabi Muhammad dengar kata Osman dah mati, kawan baik dia dah mati, kawan dia kena bunuh, Nabi Muhammad tak berdiam diri anak-anak murid Ustaz. Okey, dalam buku tak ada. Ini Ustaz nak cerita. Waktu tu Nabi Muhammad panggil sahabat-sahabat dia duduk di bawah sebatang pokok. Dalam buku tak ada. Tapi Ustaz nak terangkan kepada awak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panggil sahabat-sahabat dia duduk dekat bawah pokok. Rasulullah bagi tahu, wahai sahabat-sahabatku, Osman dah mati dibunuh. Kita tak akan biarkan, kita akan berperang untuk menuntut bela. Nampak? Nabi Muhammad tak boleh diam. Menuntut bela ni revenge, nak balas balik. Kenapa? Sebab dia orang membunuh utusan. Dia orang membunuh sahabat. Tengok anak-anak murid Ustaz. So apa yang Nabi Muhammad buat? Panggil semua sahabat-sahabat masa tu duduk dekat bawah pokok.
Nabi Muhammad kata, wahai sahabat-sahabat, Osman dah mati. Dia orang bunuh Osman. Sekarang ni kita nak menuntut bela, kita nak ambil tindakan kepada dia orang. Semua waktu tu berjanji. Masing-masing berjanji, wahai Rasulullah, sampai ke titisan darah terakhir kita akan tuntut bela kematian Osman. Perjanjian itu kita panggil sebagai Bai'atur Ridwan. Apa maksud Bai'atur Ridwan? Bai'atur Ridwan ni perjanjian Nabi dan sahabat-sahabat menuntut bela, nak revenge atas kematian Saidina Osman. Okey, tapi anak-anak murid Ustaz, bila orang Quraisy dengar, hai, orang Islam nak berperang. Nampak? Dia orang tahu dah. Dia orang dah kalah dekat Badar, dia orang dah kalah dekat Khandaq dan dia orang kalah dalam peperangan-peperangan sebelum ni. Dia orang tahu kalau lawan dengan orang Islam ni, alamat dia KO. Alamat dia Sadaqallahul Azim. Habis. So anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia orang kata, sebenarnya Osman tak mati, kita orang tangkap je. Nampak? Dia orang dah mula takut. Lepas Nabi Muhammad buat Bai'atur Ridwan, Nabi Muhammad maksudnya Nabi Muhammad berjanji sesama kawan-kawan, kita akan revenge. Kita akan tuntut bela sebab dia orang bunuh Sayyidina Osman. Dan perjanjian tu namanya Bai'atur Ridwan. Kemudian orang Quraisy dapat tahu. Orang Quraisy tadi dapat tahu, anak-anak murid Ustaz. Orang Quraisy ni tadi dapat tahu. Dia kata, alamak, macam mana ni nak lawan? Kita dah kalah. Orang Quraisy pun kata apa? Sebenarnya Osman tak mati pun. Osman tak mati pun, kita orang tangkap je. Dia orang punya Osman masih lagi hidup. Okey. Kemudian, Haikal baca perenggan seterusnya. Orang Quraisy menghantar utusan bagi mendapatkan penjelasan tentang tujuan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Baginda memberi penjelasan kepada utusan Quraisy bahawa kedatangan baginda hanya untuk menunaikan umrah. Nampak tak nak Ustaz? Terima kasih Haikal. Lepas itu, lepas Nabi Muhammad lepas dia orang kata kita orang tak bunuh, Osman ada lagi. So orang-orang Quraisy tadi hantar utusan pula. Nampak? Tadi Nabi Muhammad hantar utusan, dia orang tangkap, dia orang kata kena bunuh. Kemudian bila Nabi Muhammad nak lawan, nak berperang balik, dia orang kata tak jadi. So dia orang pula hantar utusan. Semua ini terjadi dekat Hudaibiyah. Masa tu semua dekat Hudaibiyah. Okey? Ingat ni, nanti Ustaz akan suruh cerita balik. Okey. Kemudian ada dekat sini ke dia orang buat perjanjian? Dekat situ. Memang dia orang buat perjanjian dekat Hudaibiyah. Okey, dengar dulu. Okey. Kemudian orang Quraisy pun hantar utusan pergi berjumpa dengan orang Islam. Orang Quraisy pun tanya, kamu ni datang ramai-ramai ni untuk apa? Dia orang pun tanya, kenapa kamu datang ramai-ramai ni, nak berperang ke? So Nabi pun Muhammad kata apa? Kami ni datang ni bukan nak berperang. Kami datang nak buat umrah. Nampak? Kami datang nak buat umrah. Okey. Terus. Siapa nak baca lagi ni? Ustaz nak dengar suara siapa pula ni? Okey, habis dah. Okey. Anak-anak murid Ustaz, selepas Nabi Muhammad SAW bagi tahu kata kami datang nak buat umrah, selepas itu terjadilah perjanjian Hudaibiyah. Dia orang kata, okey boleh. Kalau nak buat umrah boleh, tapi kita kena buat perjanjian dulu. Kita mesti buat perjanjian. Tengok banyak betul perjanjian. Betul. Anak-anak murid Ustaz, memang banyak perjanjian. Seterusnya dia orang kata, we have to make an agreement between us. Okay. So terjadilah satu perjanjian, nama dia perjanjian Hudaibiyah. Okay. Nampak? Okay, perjanjian Hudaibiyah. Ustaz. Ya. Kenapa perjanjian tu diikut nama tempat? Kalau awak nak tahu, dekat Malaysia dulu pun ada satu perjanjian. Nama dia Perjanjian Pangkor. Siapa tahu kenapa nama dia Perjanjian Pangkor? Sebab benda tu dekat Pangkor. Ya, benda tu dibuat dekat Pulau Pangkor. So dia nama Perjanjian Pangkor. Itulah. Dia ambil berdasarkan nama tempat tu. Okey.
Now, anak-anak murid Ustaz, kita teruskan. Cepat tak ni nak tengok ni. Ada 5 minit lagi. 2 minit ni tak sempat ni. Okey. Okey, untuk kelas seterusnya nanti baru kita akan tengok berkaitan dengan isi perjanjian Hudaibiyah. Ustaz tak sempat kerja sebab isi perjanjian ni banyak. Okey, isi perjanjian Hudaibiyah. Okey, sampai situ anak-anak murid Ustaz, ada soalan? Ustaz senang je. Awak tak ada soalan, Ustaz tanya awak. Ada soalan? Ya, Qayyim, silakan Qayyim. Lepas Qayyim tanya, Irfan tanya. Okey, silakan Qayyim. Ustaz, sahabat-sahabat Nabi ni dia ada kelebihan-kelebihan dia ke? Betul, setiap sahabat dia ada kelebihan-kelebihan dia. Abu Bakar ada kelebihan dia, Sayyidina Umar ada kelebihan dia, Sayyidina Abu Bakar ada kelebihan dia. Semua ada kelebihan dia. Okey? Okey, seterusnya. Siapa nak angkat tangan ni? Amira Sofia, soalan silakan. Irfan Hashim, tadi ada soalan. Silakan. Tak ada. Tak ada. Okey, tak ada. Amira Sofia, soalan silakan. Saidina Osman memang mati betul-betul ke tak? Tak mati. Kan tadi tak mati. Lagi dia orang bagi balik Sayyidina Osman. Dia kata, ni ada ni Osman ni. Kita orang tak bunuh pun. Kita tangkap je. Lebih kurang macam tu. Okey? Okey. Seterusnya. Okey, dah habis. Okey, ada soalan. Tak ada Ustaz nak tanya ni? Tak ada Ustaz nak tanya? Okey, Ustaz recap balik. Ustaz recap balik. Ready? Ustaz recap balik. Ustaz ulangkan balik. Dengar sini baik-baik anak-anak murid Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay, dengar. Pertamanya, pada satu hari Nabi Muhammad bermimpi. Dia mimpi apa? Rasulullah mimpi apa? Rasulullah mimpi, anak-anak murid Ustaz, Rasulullah mimpi kata dia buat umrah dengan kawan-kawannya. Buat umrah. Buat umrah. Sahabat-sahabat bila dengar dia seronok, alhamdulillah, itu adalah petanda dia orang nak pergi buat umrah, nak balik ke kampung. So, Nabi Muhammad pun mengumpulkan 1,500 kawan sahabat-sahabat dia. Jom kita nak balik, kita nak pergi buat umrah ni, nak masuk balik ke kampung halaman. Tapi sebelum nak masuk ke kampung halaman, singgah dulu dekat RNR. Singgah dulu dekat Hudaibiyah. Tak boleh masuk tempat orang suka hati. Rasulullah hantar Sayyidina Osman pergi kepada orang Quraisy. Bila Rasulullah hantar Sayyidina Osman pergi kepada orang Quraisy, dia orang tangkap Sayyidina Osman. Dia orang tangkap Sayyidina Osman, dia orang kata Osman dah kena bunuh. Kemudian Rasulullah dengar, Rasulullah kata ini tak boleh jadi. Kita mesti kena revenge, kita mesti kena ambil tindakan. Sebab itu terjadinya Bai'atul Ridwan, perjanjian sesama orang Islam untuk menuntut bela ke atas kematian Sayyidina Osman. Kemudian anak murid Ustaz, dia orang pun takut. Dia orang bagi balik, mana ada Osman tak kena bunuh apa, ni ada ni. Kemudian Rasulullah hantar, Quraisy pun hantar utusan dia. Quraisy hantar utusan dia untuk apa? Untuk pergi tanya. Kenapa yang datang ramai-ramai ni? Rasulullah pun kata kami datang nak buat umrah, bukan nak datang nak berperang. Kemudian terjadilah perjanjian Hudaibiyah. Apa itu perjanjian Hudaibiyah? Kita akan tengok kelas seterusnya. InsyaAllah 2 minggu lagi. Okay, now. Sekarang Ustaz tutup stop share, ready dengan mikrofon awak. Okey, seterusnya Ustaz nak tanya Arisa Nurzara, hari ni kita belajar tajuk apa? Arisa, tajuk dulu. Hari ni nak belajar tajuk apa? Lupa. Arisa tak ada suara. Okay. Tak dengar. Sorry. Tak dengar. Okey, tak apa, tak dengar. Tak dengar. Okey, Qayyim. Hari ni kita belajar tajuk apa, Qayyim? Hari ni kita belajar tajuk Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah. Bagus, Perjanjian Hudaibiyah. Mula-mula cerita ni, dia macam mana Rais? Mula-mula cerita ni apa yang berlaku? Nabi mimpi pergi tawaf dengan umrah. Nabi pergi dengan siapa? Sahabat. Bagus, terima kasih Rais. Kemudian Ahmad Adam, lepas Nabi mimpi, Nabi buat apa? Okey.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ustaz bilang sampai 10. Yang 11 orang tak buka kamera, Ustaz akan kira dia sebagai tak hadir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, melainkan yang kamera rosak. Musyid, buka kamera Musyid. Okey, Ahmad Adam. Okey, selepas Nabi mimpi, Nabi bagi tahu Nabi buat apa? Musyid ada tak tu Musyid? Lepas ni Musyid jawab soalan. Dia bagi tahu kat sahabat dia. Bagus, dia bagi tahu dekat sahabat-sahabat dia, kemudian sahabat-sahabat dia berasa seronok. Okey, kemudian Musyid, berapa orang Islam? Haikal ready untuk jawab soalan seterusnya. Berapa orang Musyid? Berapa orang Islam yang ikut Nabi pergi buat umrah tu? Berapa orang? Musyid? Musyid ada tak tu? Okey, tak ada. Tak ada, Ustaz remove. Okey. Okey. Kemudian, okey, Naura. Okey, berapa orang yang ikut? 1,500 orang. Okey, anak-anak muda Ustaz. Okey, dah. Masa dah habis. Tak sempat nak habiskan. Ini tak seronok macam ni. Ini okey dah. Ini tak seronok ni. Sebab ada orang yang masuk tapi tak ada respon apa. Itu Ustaz remove. Kesian dekat awak semua yang nak belajar. Okey, tak apa. Okey, nanti kita akan teruskan lagi perjanjian Hudaibiyah ini. Kita akan teruskan berkaitan dengan perjanjian Hudaibiyah 2 minggu lagi insya-Allah. Okey, I think that's all from me. Thank you so much. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kan 11:40 dah habis dah. Subhanakallahumma. Okey. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye. Ustaz. Bye.